Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada korang semua yang mana dah follow untuk story kemaruk ni. Walaupun panjang lebar, korang tetap juga follow. Akak nak minta maaf sebab agak ambil masa untuk akak storykan kisah yang seterusnya dan seterusnya untuk episod yang seterusnya pada kemaruk ni. Dan akak akan cuba sebaik mungkin insya-Allah, tapi akak terpaksa gapkan untuk bagi laluan kepada subscriber lain untuk kongsikan cerita mereka. So akak akan teruskan pada kali ini untuk episod ke-8, ke-9. Jadi korang, kalau korang stay nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum akak teruskan, kita flashback sikit untuk episod yang ke-8 sebab dah agak jauh kan. Mungkin korang dah lupa sikit. So, untuk episod yang ke-7 sebelum ni, Acu dan Icha dia dah ikut pada someone tu untuk pergi ke tempat yang akak sendiri pun memang tak tahu. Dan untuk episod tu juga, Akib dia rasa sangat marah dengan apa yang berlaku sebab Acu dan Icha tu dibawa tu, mereka nampak tahu situasi tu. Jadi keadaannya jadi agak tegang. Akak sambung dengan episod ke-8. Sabar bang, kita kena buat siasatan dahulu. Aku pasti ada jawapan di sebalik semua ni. Pujuk Akib. Hakim terus menarik nafas beberapa kali. Betul kata adik dia tu, kemarahan tak akan memberi apa-apa kebaikan. Apa kita nak buat ni Akib? Tanya ke Mat. Kita kena uruskan jenazah Abang Suib dan Saleha dan Pak Hitam dahulu. Sebentar lagi aku akan pergi untuk membawa jenazah Pak Hitam ke sini. Kasihan, dia hanya hidup sebatang kara. Sebab tu Acu dan Icha sangat rapat dengan arwah. Kata Akib sambil dia membuat muka dia tu sugul, muka sedih. Habis tu, bagaimana dengan Acu dan Icha? Tanya Rashid. Hati aku kuat mengatakan mereka tak akan diapa-apakan. Lagipun, kita masih tak tahu siapa mereka. Aku cuma tahu sedikit sahaja tentang bahaya Ratu Naga. Jika kita redah, kita akan berada di pihak yang kalah. Jelas Akib. Bang, selepas selesai kita sempurnakan jenazah-jenazah tu, kau dan aku akan bertemu Tok. Kata Akib lagi. Hakim diangguk, tanda dia faham. Dia anggukkan kepala dia. Satu lagi, kita dah tak boleh pulang ke hutan tempat tu lagi. Selepas ni, pasti tempat tu dipenuhi oleh pihak berkuasa. Kita mesti mencari tempat lain untuk lebih selamat, untuk kita menyusun semula gerakan kita. Kata Rashid. Mereka semua angguk kepala, tanda setuju. Pada awal pagi, malam tu, selepas selesai menguruskan jenazah, Akib dan Hakim seperti biasa bersila sambil lutut mereka bertemu antara satu sama lain. Mata mereka terpejam. Di dalam alam separuh sedar, mereka sedang berdiri di hadapan Tok Siluman Hitam. Lelaki yang membawa pergi kembar itu seperti sangat dekat denganku. Aku dapat rasakan sesuatu yang amat pelik tentang dia. Cuma ia berlaku sangat pantas dan kamu berdua hanya sempat melihat mereka sekejap sahaja sebelum dia hilang. Kata Tok Siluman Hitam. Ilmu yang digunakan tu aku amat biasa dengan ilmu tu. Ilmu gaib tu mampu membawa pemilik dia bukan hanya pergi ke satu tempat, tapi boleh bersembunyi di alam lain. Katanya lagi. Ilmu apa tu, Tok? Tanya Hakim. Jika benar sangkaan aku, itu adalah ilmu sayap alam.
Dan di dalam dunia seni mempertahankan diri, setahu aku, hanya seorang sahaja yang memiliki ilmu tersebut. Ia adalah sahabat seperjuanganku semasa bergelar Panglima. Ia adalah Dungga, Panglima Jingga Diraja yang berada di bawah kawalanku. Jelas Tok Siluman Hitam. Akib dan Hakim hanya diam membisu. Tekun dia mendengarkan kata-kata gurunya tu. Tetapi Dungga adalah lebih tua dari aku. Sepatutnya dia dah lama mati. Dan setahu aku, tak lama selepas jiwa gelapku telah dipisahkan dan aku telah membawa diri ke Gunung Siung, kabarnya dia dah mati. Jika bukan dia, siapa lagi yang memiliki ilmu tersebut? Pelik. Jadi siapa lelaki tu, Tok? Tanya Akib pula. Tok Siluman Hitam hanya menggelengkan kepala dia. Dia no idea. Mereka semua diam 1000 bahasa. Tiba-tiba Tok Siluman Hitam bersuara. Akib, kali terakhir kita bertemu, aku ada menjanjikan untuk menceritakan kepada kamu tentang Ratu Naga. Tapi aku mempunyai satu jalan. Jalan apa, Tok? Akib ingin mendapatkan kepastian. Dungga mempelajari ilmu sayap alam melalui seorang pendeta bunian yang aku panggil Tok Ku. Bunian adalah bangsa jin yang hidup jauh lebih lama dari manusia. Aku berpendapat kamu berdua pergi bertemu dengan dia. Dia akan menceritakan kepada kamu tentang ilmu sayap alam dan Ratu Naga, kata Tok Siluman Hitam. Baik, kami akan pergi. Tapi, dekat mana kami boleh berjumpa dengan Tok Ku ni, Tok? Tanya Hakim. Mujur aku bersahabat dengan Tok Ku. Jadi kerja kamu untuk berjumpa dengan Tok Ku menjadi tak sangat susah. Namun, kamu perlu membawa pengeras, kata Tok Siluman Hitam menjelaskan keadaan. Apa pengerasnya ya, Tok? Tanya Akib. Pengerasnya tulang ayam berbulu hitam. Pengeras tu mesti dibuang dagingnya dan tak boleh dipisah-pisahkan. Akib dan Hakim dia angguk. Tanda faham. Pengeras tu adalah untuk kamu masuk ke tempat Tok Ku bertapa. Jadi, di mana kami perlu bawa pengeras tu, Tok? Tanya Hakim. Kamu kena pergi ke kampung Delima Pahat. Dekat situ ada sebuah gua yang terdapat busut setinggi kamu. Dekat situlah pintu masuk untuk kamu berjumpa dengan Tok Ku. Akib dan Hakim memandang antara satu sama lain. Agak jauh dari sini, Tok. Kalau tak silap lah, 2 hari perjalanan dari tempat kami berada sekarang ni, kata Hakim. Tok Siluman Hitam mengangguk. Ya, betul. Pergilah. Tak kala kamu membuka mata, akan ada satu pengikutku yang sedang menanti kamu untuk mempercepatkan perjalanan. Janganlah kamu rasa gentar. Dia hadir untuk membantu. Manakala 3 orang sahabat kamu tu, mereka tak boleh ikut kamu. Faham? Mereka tak boleh ikut perjalanan kamu untuk kali ni. Amat bahaya bagi mereka. Pergilah. Aku iringi perjalanan kamu dengan doa, kata Tok Siluman Hitam menutup perbincangan pada waktu tu. Di satu kawasan yang suram, di tengah-tengah hutan, hanya terdapat pokok-pokok tua yang akarnya berlingkaran. Terdapat sebuah pondok lama yang beratapkan daun nipah. Dekat situ jugalah ada sebuah perigi buta yang sangat usang. Di tengah halaman tu, muncul putaran angin kecil dekat halaman tu. Dungga dan Ratu Naga muncul, tekak berdiri menghadap pondok. Ratu Naga dia pandang sekeliling. Aku di mana ni? Kamu ada di hutan Bakahulu, jauh dari hutan Tempahat, jawab Dungga. Ratu Naga agak terkejut. Kenapa kau bawa aku ke sini? Dia terus mencekak leher Dungga. Sabar. Aku membawa kamu ke sini untuk aku tunjukkan tujuan kewujudan kamu. Dan aku juga ingin memperkenalkan diriku yang sebenar kepada kamu.
Lagipun, tidakkah kamu mahu tahu siapa aku? Pujuk Dungga dengan wajah yang penuh dengan kesenyuman dan penuh dengan rasa bangga. Ratu Naga dia melepaskan cengkaman dia. Hah! Jangan kau sangka kau boleh menipu aku. Jika kau silap langkah, aku akan hapuskan kau. Bentak Ratu Naga. Kamu tak usah bimbang. Aku membawa kamu ke sini bukan untuk mempergunakan kamu. Jangan bimbang. Aku hanya ingin kamu tu bebas menjadi diri kamu sendiri. Mari kita naik ke atas pondok Pelawa Dungga. Dungga terus naik ke atas pondok. Ratu Naga masih juga ragu-ragu untuk mempercayai Dungga. Janganlah kamu risau. Diriku yang sebenar ada dalam pondok ni. Jika aku tipu, kamu bunuhlah aku. Pujuk Dungga sambil menggamit Ratu Naga untuk naik ke pondok. Krip! Pintu pondok ditolak. Apabila Ratu Naga tu jejakkan kaki dia, dia terkesima. Suasana dalam pondok tu bukanlah seperti sebuah pondok korang, tapi seperti sebuah gua yang besar dan cantik. Gua tu dipenuhi dengan jamun di seluruh dinding gua. Tak ada pintu lain selain daripada pintu tu untuk mereka lalui nak masuk kat situ. Kamu terkejut? Tanya Dungga. Jawab Ratu Naga pendek je. Pondok yang kamu lihat adalah pintu untuk masuk ke sini. Gua yang kamu lihat ni tak boleh dimasuki sesiapa pun. Di sinilah aku yang sebenar sedang berehat, sedang bertapa di sini, menunggu masa untuk keluar berjuang. Jelas Dungga. Berjuang? Lupakan dahulu tentang tu. Mari ikut aku, berjumpa diri aku yang sebenar, kata Dungga. Kemudian dia terampung menaiki puncak timbunan batu. Ratu Naga dia hanya memandang, memerhatikan Dungga yang mampu terapung di atas udara. Mari, kamu pelik bila tengok aku terapung? Ratu Naga, kamu juga boleh terapung seperti aku. Kamu cuma perlu bayangkan diri kamu terbang dan ke mana kamu ingin pergi. Tenaga yang ada pada kamu akan membawa kamu ke mana sahaja yang kamu ingin pergi, kata Dungga dengan suaranya yang agak bergema. Maklumlah, dalam gua kan. Pejamkan mata kamu. Pejamkan sebentar. Permulaan pasti agak kekok. Bila dah biasa, kamu tak perlulah nak bayangkan. Tenaga kamu tahu menjalankan kerja dia mengikut kemahuan kamu sendiri. Tambah Dungga lagi. Ratu Naga pejamkan mata dia. Sesekali dahi dia berkerut. Seketika selepas tu, gelombang haba di kaki dia menjadi agak marak. Sedikit demi sedikit, diri dia terapung dalam keadaan mata dia masih terpejam. Tiba-tiba, dia terjatuh semula ke lantai gua. Dia masih agak kekok. Aku tahu, kamu boleh. Kamu boleh. Kamu adalah Ratu Naga, kata Dungga menyindir. Ratu Naga memandang tepat ke arah Dungga. Sindiran tu membuatkan dia agak membara, agak nak marah juga masa tu. Dipejamkan mata dia dalam keadaan geram sekali lagi. Tak sampai beberapa ketika dia terapung, dan kali ni dia terapung lebih tinggi tetapi agak jauh dari kedudukan Dungga. Aku di sini, bukan di sana, Dungga menyindir lagi. Ratu Naga buka mata dia. Direnungkan mata Dungga dengan pandangan yang tajam. Sok. Tiba-tiba Ratu Naga terpacul berdiri betul-betul dekat depan Dungga. Dengan sepatah kilat dia berdiri kat situ. Dia boleh meluncur di udara dengan kelajuan yang sangat hebat. Sudah aku katakan, kamu adalah Ratu Naga. Inilah diri kamu yang sebenar. Mahukah kamu aku tunjukkan lebih banyak lagi kelebihan kamu? Ratu Naga hanya mendiamkan diri je. Mari ikut aku. Dungga dia meneruskan jalan dia diikuti dengan Ratu Naga dari belakang. Mereka melalui sebuah lorong batu. Dekat lorong batu tu, kiri kanan lorong tu dipenuhi dengan jamung yang sangat terang. Tak perlu risau. Mereka tak perlukan konsentrate untuk jalan. Memang dah terang.
Dekat hujung lorong tu mereka memasuki sebuah ruang yang agak besar seperti sebuah dewan. Di kiri kanannya berdiri patung-patung batu pelik-pelik sangat besar. Patung-patung tu terdapat 6 kesemuanya. Ada yang bertanduk, ada yang mempunyai 8 tangan dan yang lebih pelik ada yang bermata satu. Di hujung sudut ruangan yang besar tu terdapat sebuah ukiran gergasi berbentuk muka. Matanya terbeliak, taringnya membengkok keluar dan lidahnya terjelai panjang. Sangat menyeramkan. Berhadapan dengan ukiran tu pula terdapat sebuah kerusi yang besar dan kedudukan dia tu agak tinggi. Ia seperti sebuah singgasana raja. Ada seorang lelaki yang berbaju hitam seperti jubah sedang duduk dekat situ dengan muka dia tertunduk. Siapa tu? Tanya Ratu Naga kepada Dungga. Dungga hanya memandang Ratu Naga dengan senyuman. Sedikit demi sedikit dia merepuk dan menjadi berulat. Sepertinya dia dah mati lebih seminggu. Ratu Naga terkejut dengan situasi tu. Akulah Dungga. Dia hanyalah boneka aku. Tiba-tiba satu suara bergema. Ia datang dari lelaki yang sedang duduk di singgasana tu. Lelaki tu berdiri sambil dia memegang sebatang tongkat. Rupa paras lelaki tu sangat tua dengan misai dan janggut yang sangat panjang. Mari ke sini, wahai Ratu Naga. Panggil lelaki tua tu sambil tersenyum. Sap. Ratu Naga telah berdiri di hadapan Dungga dengan sepantas kilat. Baru aku dapat merasai rasa sebenar gelombang haba Ratu Naga. Panas sungguh, kata dia sambil tersenyum. Tiba-tiba Ratu Naga dia nak cekik leher Dungga, tapi hanya angin je yang mampu dia gapai. Dungga serta-merta dia muncul di sisi Ratu Naga. Dia pegangkan bahu Ratu Naga tanpa menghiraukan kepanasan yang menjengah pada tangan dia. Jangan terburu-buru, wahai Ratu. Ratu Naga dia hanya terkedu. Namaku yang sebenar adalah Sang Merata Dungga. Aku adalah bekas Panglima Jingga Diraja. Belum sempat Dungga memperkenalkan diri, ayat dia telah dipotong. Aku tak nak tahu kau siapa. Aku nak tahu kenapa kau bawa aku kat sini? Bentak Ratu Naga. Kemudian gelombang haba dari tubuh dia meningkat dengan sangat mendadak. Dengan pantas dia terus menumbuk Dungga. Dungga dia mengelak sedikit, lepas tu dia meliang-liukkan badan dia. Ratu Naga dia jadi macam marah tau. Lepas tu dia mengenakan lagi tumbukan demi tumbukan dengan pantas ke arah Dungga. Tapi tak ada satu pun yang mengenai Dungga. Dia masih lagi berdiri di tempat yang sama. Tiba-tiba Dungga dia pegang dahi Ratu Naga. Lepas tu serta-merta Ratu Naga ni jadi lemah. Kemudian Ratu Naga jatuh melutut di hadapan Dungga. Nampaknya kamu perlu dikawal dahulu, kata Dungga. Di alam minda separa sedar, Dungga yang kelihatan lebih muda berdiri menghadap Acu dan Ica. Mereka sedang dibelenggu oleh sebuah rantai yang membengku dalam keadaan berteleku. Walaupun masih diselubungi oleh gelombang api, mereka tak mampu nak lepaskan diri sebab terlampau sejuk dengan kesejukan rantai itu. Kau nak apa? Bagaimana kau boleh masuk ke sini? Bentak Acu. Dungga tersenyum. Aku buat begini sebab kamu berdua tak mahu memberi kerjasama. Aku ingin memberi peluang, tapi kamu berdua terlalu mengikut perasaan marah, kata Dungga. Lepaskan kami! Lepaskan kami! Teriak Ica. Aku akan lepaskan kamu jika kamu berjanji untuk tidak mengganas, bidas Dungga. Tetapi aku ingin kamu dengar apa yang ingin aku katakan dulu. Boleh? Acu dan Ica dia sedikit demi sedikit dia cuba untuk tenangkan diri dia. Mereka hanya merenung raut wajah Dungga. Macam itulah. Kamu pasti nak tahu siapa aku kan? Terpaksalah aku kenalkan sekali lagi tentang diri aku. Nama aku Sang Merata Dungga. Kamu boleh panggil aku Dungga.
Aku adalah bekas panglima jingga diraja. Aku dah cakap sebelum ni. Kamu pasti mengenali Tok Nibung Tunggal, kan? Acu dan Ica meronta sedikit bila dia terdengar nama yang membuatkan hidup kampung Kelompang diselubungi mimpi ngeri. Kenapa dengan dia? Bentak Ica. Ica dah marah. Dia adalah bekas ketuaku. Dia merupakan panglima hitam agung diraja. Jawab Dungga. Acu dan Ica memandang sesama sendiri. Jadi, dia menjadi dalang semua ni? Tanya Acu. Sudah aku katakan tadi, bekas. Dia telah dikalahkan oleh abang kamu. Lagipun, aku telah lama tak berjumpa dengan dia sejak dia membawa diri. Handal sungguh abang kamu. Siapa namanya? Akib ya. Jika ku turutkan hati, aku sangat berhajat untuk bertarung dengan dia. Nak sangat aku bertarung. Tapi perjuanganku amat penting. Akan tiba masanya aku dengan dia berhadapan. 1 lawan 1. Abang kamu yang satu lagi tu bukan setara aku pun. Dia boleh duduk dekat tepi sambil menikmati pemandangan adiknya dibelasah cukup-cukup. Jelasnya dengan nada menyindir dan belagak sangat. Hoi orang tua, perjuangan apa yang kau maksudkan? Tanya Acu. Angkuh sungguh nada suara kamu kan? Tak apa. Aku faham gelojak nafsu muda. Memang aku nak sangat ceritakan sesuatu pada kamu berdua. Tentang perjuanganku. Memang aku nak ceritakan sangat. Sekarang masuk pula babak di tempat Akib dan Hakim. Akib dan Hakim dia buka mata dia. Mereka bingkas bangun. Lepas tu mereka pergi mendapatkan sahabat yang lain. Macam mana Akib? Tanya ke Mat. Akib dan Hakim dia mula bercerita berkenaan apa yang mereka dah dengar dan maklumat yang mereka perolehi. Kemat, Sidi, tolong carikan kami ayam hitam. Kita perlukan dengan sekadar segera, kata Hakim. Mereka mengangguk. Faham? Kita kena fikirkan di mana kamu semua nak pergi. Apa kata kamu balik je ke kampung? Cadang Akib. Hish, kau dah gila. Kami mana boleh balik ke hutan Tempahat? Ini kan pula balik ke kampung, kata Rashid. Akib terdiam sekejap. Jadi mana kamu semua ni nak pergi? Tanya Akib. Begini, di sebelah kampung Delima Pahat ada pekan kerincing. Kami akan menunggu kamu dekat sana. Bagaimana Hakim? Cadang Rashid. Mereka berdua mengangguk. Setuju. Kalau macam tu kami akan bersiap. Kemat, Shidi, jangan lupa cari ayam hitam. Kami tunggu sampai kamu pulang, kata Akib. Akib, Tok kata ada sahabat dia yang akan bantu kita kan? Tanya Hakim mengingatkan semula pada perbualan mereka. Belum sempat Akib menjawab soalan Hakim, seekor harimau yang setinggi manusia muncul keluar dari semak, menuncul ke arah mereka. Alangkah terkejutnya mereka. Rashid, Kemat dan Sidi dia berselindung di sebalik Akib dan Hakim. Tenang wahai anak, aku Benggala. Aku dihantar oleh gurumu untuk membawa kamu ke tempat yang ingin kamu tuju. Kata harimau yang bernama Benggala tu. Benggala, macam tu lah. Kemat dan Sidi dia menelan air liur tu. Dia boleh bercakap lah, Di. Sidi berbisik dekat telinga Akib. Dia boleh bercakap lah. Sahlah kamu semua. Takut sangat. Aku bukanlah sebenarnya seekor harimau. Aku adalah kenderaan gaib yang boleh berlari sepatas kilat. Kata harimau tu. Harimau tu pun mula berbisik. Kelakor kan? Mereka bertiga kelihatan bertambah tenang. Tapi tak pada Akib dan Hakim. Mereka menghulurkan senyuman ke arah Benggala. Zup, pak, zup. Kelihatan Akib dan Hakim menunggang di belakang Benggala, meluncur merentasi hutan belantara dengan kepantasan yang amat menakjubkan. Bang, jaga-jaga bang. Bawa tulang tu. Aku takut terpisah, kata Akib yang berada di hadapan. Hakim dia mengangguk. Faham. Dia teringatkan saat-saat mereka bertujuh hidup di hutan Tempahat. Bagaimana Acu dan Ica menjadi penyeri yang sentiasa meriuhkan suasana. Dia rindu sangat. Sempat lagi dia. Dia tersenyum sendiri pada waktu tu. Kau senyum apa bang? Jangan risau, kita akan dapatkan kembali adik-adik kesayangan kita tu. Aku tak akan biarkan mereka diapa-apakan. Aku
takkan biarkan terjadi apa-apa pada mereka. Teriak Akib yang menoleh ke belakang. Hakim hanya tersenyum. Di sudut mata dia kelihatan air mata jantan dia bergenang. Serta-merta naluri seorang abang bergelora dalam tubuh dia. Dia betul-betul rindukan adik-adik dia. Laju lagi Benggala, laju lagi, kata Akib sambil dia mengusapkan kepala Benggala. Zzz, mereka meluncur dan melompat tanpa menghiraukan apa sahaja yang bakal mereka hadapi. Mereka tak peduli. Demi adik-adik kesayangan mereka tu, mereka sanggup berkorban apa sahaja. Tak kisahlah lantak kan lah. Ya, apa sahaja. Banyak bukit, turun bukit, naik bukit, semua mereka sanggup. Beberapa jam selepas tu, mereka tiba di satu gua yang dikatakan oleh Tok Siluman Hitam. Mereka berdiri menghadap betul-betul dekat pintu gua. Berdiri tegak kat situ. Jika kamu memerlukan aku, panggil sahaja aku dan aku akan muncul untuk berkhidmat, kata Benggala tu. Senangnya kan kalau ada harimau macam ni. Bagaimana nak memanggil kamu? Tanya Hakim. Kamu sebutlah namaku 3 kali sambil menepuk tanah. Sebut nama aku, maka aku tahulah kamu tu panggil aku, kamu berdua. Jelas Benggala. Baik Benggala, terima kasih kerana membantu kami, kata Akib. Suka untuk aku mengingatkan kamu, pendeta yang bakal kamu jumpa adalah pendeta yang bukan calang-calang. Jika berkesempatan, kamu belajarlah dengan beliau. Dan ingat, kamu akan menempuh halangan untuk berjumpa dengannya. Lalui halangan tu dengan penuh yakin kerana pendeta tu sangat kaya dengan muslihat, kata Benggala. Benggala dia cuba ingatkan, dia bagi clue kat situ. Akib dan Hakim dia angguk, tanda faham. Tak lama selepas tu, Benggala masuk ke semak berdekatan. Lepas tu, Benggala tu hilang dari pandangan. Dah tak ada dia. Dia bukan rimau pun. Mereka berdua merenung ke arah pintu gua sambil menarik nafas panjang. Akib dia pandang kiri, dia pandang kanan. Tak ada siapa pun dekat situ. Memang tak nampak siapa-siapa. Kamu cari siapa? Tiba-tiba datang satu suara dari arah kanan mereka. Mereka menoleh. Ada seorang tua sedang berdiri dengan pakaian yang kusut masai. Pakcik, kami mencari seorang pendeta bernama Tok Ku. Guru kami yang hantar. Kami perlu berjumpa dengan dia sebab kami ni berada dalam kesulitan, pakcik, kata Akib. Lelaki tu terperanjat. Siapa nama guru kamu? Tanya dia sekali lagi. Tok Nibong Tunggal, atau nama lain baginya adalah Tok Siluman Hitam, jawab Hakim. Tok Siluman Hitam, lelaki tua tu ketawa bila dengar nama Tok Siluman Hitam. Tok kenal guru kami? Tanya Akib. Serta-merta muka dia berubah jadi dingin. Tak kenal? Tak kenal pun? Jawab dia ringkas. Hakim menepuk dahi. Alamak, ingatkan kenal. Tak kenal pun. Pakcik, boleh ke bantu kami nak berjumpa dengan Tok Ku? Tapi sebelum tu saya nak tanya. Siapa gerangan pakcik ni? Tanya Akib. Tak boleh. Jawab dia ringkas. Tak boleh. Aku adalah penjaga pintu gua ni. Nama aku Kelam. Aku tak faham kenapa bapa aku memberi nama Kelam sedangkan aku ni seorang yang cerah dan kacak. Kata dia sambil dia gosokkan dagu dia. Akib dan Hakim dia pandang sesama sendiri. Gitu. Beginilah. Aku akan beri kamu peluang. Jika kamu mampu mengenakan satu sentuhan ke atas aku akan benarkan kamu berjumpa Tok Ku. Kelam buat tawaran dengan mereka berdua. Mereka memandang sesama sendiri lagi sambil tersenyum. Sepertinya mereka merasakan syarat tu sangat mudah. Baiklah pakcik, sedia je, kata Hakim sambil mereka berdua dah bersedia dengan kekuda mereka. Bam! Akib mengenakan satu tumbukan kilat, tapi ia mengenai batang pokok, tak kena pun pada lelaki tu. Kelam mengelak dengan mudah je. Dia cuma berganjak sikit je daripada tempat dia berdiri. Lemahnya kamu berdua ni. Zak! Bam! Pang! Macam-macam bunyi lah keluar. Zak! Bam! Pang! Semua.
Mereka berdua melancarkan serangan bertubi-tubi. Tapi sama juga macam tadi, tak ada satu pun yang mengenai pada Kelam. Sorry akak silap. Dah, sudah ke? Kelam menyindir sambil dia menguap. Ngantuk rasa. Mereka terus melancarkan serangan demi serangan ke atas Kelam. Serangan bertali arus yang sangat pantas itu dielak dengan mudah sahaja. Mereka berdua dipermainkan seperti kanak-kanak. Kelam tiba-tiba dilesap. Lepas tu dia muncul di atas dahan pokok. Hish, pakcik ni. Nampak gayanya, kita kena guna semua yang kita ada nak kalahkan dia. Kata Hakim sambil tercungak-cungak. Nanti bang, kita kena jadi bijak ni. Nampak gayanya pakcik ni jauh lebih hebat dari kita. Pasti pendeta tu jauh lebih hebat lagi dari dia ni. Dia baru sikit. Kata Akib, kita kena buat perancangan ni bang. Kena rancang betul-betul ni. Aku akan buat dia sibuk. Kau cari jalan untuk sembunyi dekat belakang pokok ara tu. Nampak tak? Tunggu masa yang sesuai untuk kau keluar. Kau keluar. Bisik Akib. Kelam dia seperti tak mengendahkan mereka berdua. Dia sedang leka mencukil gigi dia. Steady je dia. Pui. Macam mana boleh terselip pula daun kering kat gigi aku ni? Kata Kelam. Sempat dia melawak. Kamu berdua tengah bisik apa tu? Oh, kamu nak buat jahat je. Akib dan Hakim, dia dah bersedia. Kali ni dia bersedia dengan taktik tau. Sedia bang. Sekarang. Akib terus melancarkan serangan. Akib melakukan gerakan-gerakan rawak je. Ikut dan rawak. Kelam seperti biasa, dia cuma mengelak. Mengelak dengan riak wajah yang biasa je. Mengelak macam tu. Hish. Begini ke caranya kamu semua nak berjumpa Tok? Tak mencabar langsung. Perli si Kelam pada mereka. Pada masa tu, Hakim dia dah pun bersembunyi. Kelam tak perasan pun. Kelam dia dah leka mengelak semua serangan Akib. Kononnya dia hebat. Walaupun Akib dia sangat pantas, Kelam dia jauh lebih pantas dari Akib tu. Tiba-tiba datang satu tujahan dari Akib terus ke arah muka Kelam. Tapi Kelam cukup pantas tau mengelak. Lalu tujuan tu mengenai pokok dekat belakang Kelam. Tak kena Kelam pun. Bang! Kena pokok. Kelam dia buat satu kuang balik. Lepas tu dia mendarat dekat sebelah sebatang pokok. Pokok tu lah yang Hakim menyorok kan. Senang sangat serangan-serangan kamu tu. Aku tak berpeluh pun. Nampak? Kelam dia macam perli juga lagi. Menyindir lagi. Akib dia tercungak-cungak. Sebab dia dah penat sangat. Dah banyak serangan dia buat. Tapi tak ada satu pun yang mengenai pada tubuh orang tua tu. Geram pula. Mana kawan kamu? Dah hilang? Dah berputus asa ke? Nampak sangat dah putus asa kan? Tiba-tiba sedikit tusukan hinggap dekat belakang Kelam. Kelam terkejut. Dia menoleh ke belakang. Hakim dah berjaya menyentuh Kelam. Ambil tau. Ingat cerdik sangat? Saya dekat sini pakcik. Kami dah menang. Kata Hakim menyindir balik semula pada Kelam. Kelam tepuk dahi dia. Rupanya dia dah terperangkap oleh akal mereka berdua. Akhirnya. Aku fikir aku ni dah cukup bijak. Rupanya kamu berdua ni lagi bijak ya. Kata Kelam. Akib dan Hakim dia tersenyum gembira sangat. Mereka dah tak sabar lagi nak berjumpa dengan pendeta yang dijangka lebih hebat dari Kelam. Kelam tu sikit je baru. Pendeta tu lagi hebat. Kamu berdua dah menang. Tahniah aku ucapkan. Sekarang aku nak membuka hijab gua ni. Kamu terus masuk dalam. Faham? Tokku ada kat dalam. Arah Kelam. Dia terus berjalan menghadap pintu gua. Mulut dia terkumat kamit membaca sesuatu. Lepas tu dia menepuk tanah. Selepas dia tepuk tanah, serta-merta datang satu angin sepintas lalu menghembus ke muka mereka. Kamu boleh pergi. Jalan terus ke dalam sehingga kamu nampak tebing. Kamu turun dari tebing tu. Kamu akan nampak Tokku ada dekat situ. Kata Kelam. Terima kasih pakcik. Kata Akib. Lalu Akib dan Hakim meneruskan tujuan mereka untuk masuk ke gua. Mereka tak boleh buang masa lagi. Mereka perlu cepat. Waktu tu dalam gua memang
Terjaga betul gua ni. Terang berderang dengan jamu. Pandai betul Pakcik Kelam tu jaga, kata Akib. Tiba-tiba Hakim dia menahan Akib yang sedang leka memerhati keadaan sekeliling yang cantik bersih tu. Hati-hati, ada tebing. Akib dia pandanglah kat depan. Rupa-rupanya dia dah hampir terjatuh korang. Jatuh dari tebing tu. Bang, kau tengok tu, kata Akib sambil dia menunjuk ke satu arah. Terdapat sebuah batu besar yang lepeh, yang diterangi oleh cahaya jamu di sekeliling batu tu. Dekat batu tu ada seseorang yang sedang duduk bersila dekat situ. Seseorang tu dia memakai pemakaian macam jubah, macam tu. Aku rasa tu Tokku, mari turun, bisik Hakim. Mereka pun mulalah tu menuruni tebing yang terhasil dari timbunan batu tu dengan sangat hati-hati. Bila mereka tu semakin dekat, mereka dapat lihat dengan jelas lelaki yang sedang duduk tu seperti sedang bertapa. Muka dia tertutup dengan rambut dia yang panjang, menakutkan juga. Ini Tokku ke? Akib memberanikan diri untuk bertanya pada penampakan tu. Tak ada jawapan pun yang diterima. Sebaliknya, lelaki tu terus berdiri. Diam aja dia berdiri. Dengan suara yang amat garau, dia bertanya, "Kamu siapa nak cari aku?" Bentak lelaki tu. Kami dihantar oleh guru kami, Tok Siluman Hitam, sahabat Tokku," jawab Akib. "Siapa Tok Siluman Hitam? Aku tak kenal." Hakim dia menguis Akib dengan siku dia. "Maksud saya Tok Nimbun Tunggal," kata Akib. Lelaki tu diam sekejap. "Aku tak kenal." "Aku tak kenal." Akib dan Hakim dirasa keliru. Kalau tak kenal, kenapa mereka dihantar? Otak mereka ligat memikirkan sesuatu. "Sebelum aku bunuh kamu berdua, baik kamu berdua berambus." Lelaki tu membentak marah. Mereka berdua memandang sesama sendiri. "Apa nak buat ni? Tok, kasihanilah kami. Adik kesayangan kami dah ditangkap oleh murid Tok sendiri. Jadi kami ingin meminta pertolongan dari Tok untuk membantu kami," kata Akib. Dia memberanikan diri. "Aku kata pergi." Kali ni suara dia jadi lebih kuat. "Pergi." "Tidak Tok, kami tak akan pergi. Biarlah kami mati di sini daripada kami pulang membawa kegagalan," kata Hakim dengan tegas dan agak sedih. Tiba-tiba Akib melutut dan bersujud. Air mata dia berlinangan. Dia melututlah macam tu. Ish, bantulah kami Tok. Jika nyawa kami menjadi galang ganti, kami sanggup menerimanya Tok," kata Akib yang masih teresak-esak. Kemudian lelaki tu menyelak rambut dia. Handsome rupanya. Jelas kelihatan rupanya seperti hantu. Dengan taring yang panjang dan mata ni yang merah. Alamak, salah orang ke? Hakim terkejut bila melihat wajah lelaki tu. "Kenapa kamu perlu bersujud depan aku? Penting sangat ke nyawa adik kamu tu?" "Ya Tok, sangat penting. Kami sanggup lakukan apa sahaja supaya mereka selamat. Jika perlu kami menewaskan Tok, kami akan lakukan walaupun nyawa kami melayang," kata Hakim dengan tegas dan agak sebab. Akib perlahan bangkit dalam keadaan yang sedih. "Jika Tok tak tolong kami akan hilang punca. Musuh kami sangat misteri dan kami masih belum dapat merungkaikan apa di sebaliknya. Tolonglah kami Tok. Kami merayu pada Tok." Akib masih cuba untuk memujuk. Tiba-tiba lelaki itu berdiri. "Aku tak ingin bercakap panjang. Aku akan melakukan satu serangan ke atas kamu berdua. Jika salah seorang dari kamu mampu menahan serangan aku akan bantu," kata dia. Mendengar kata-kata tu, Akib dan Hakim menjadi bersemangat. Mereka terus bersedia dengan apa yang mereka ada. Yang penting mereka dapat bantuan. Mereka berdua meningkatkan kekuatan harimau tunggal mereka pada waktu tu. Serta-merta kulit Akib bertukar menjadi kemerah-merahan dan anak mata hitam dia pun hilang. Badan dia dipenuhi dengan asap, manakala badan Hakim pula mengeluarkan asap putih dengan badan dia menjadi lebih tegap dan besar dari sebelumnya. "Kami dah sedia Tok," teriak Hakim.
Mereka dah bersedia dengan kekuda mereka. Boleh tahan. Tapi aku jauh lebih berkuasa dari kamu. Sedia, kata lelaki tu. Suasana jadi sunyi sepi seketika. Suasana jadi hening sekejap. Bunyi-bunyian dalam gua tu jadi sangat kuat kedengaran. Kuat bunyi. Dia tu memang kuat. Bam, bam, bergema. Memang kuat. 2 pukulan hinggap ke perut mereka berdua. Serentak. Terus saja mereka terpelanting, lepas tu menghentam dinding gua. Darah menyembur keluar dari mulut mereka berdua. Apa yang memeranjatkan mereka adalah lelaki tu langsung tak berganjak dari dirian dia. Serangan berganda tu juga langsung tak disedari oleh mereka. Langsung. Lemah. Sudah, pergi berambus. Lelaki tu menghalau mereka macam tu aja. Tidak, kami tak akan berganjak, pekik hakim. Dia dan hakim bingkas bangun walaupun dalam keadaan yang lemah. Nampaknya kamu berdua ni memang nak mampus agaknya, kata dia, lalu bersedia melancarkan satu serangan maut. Baru je lelaki tu nak buat serangan terakhir, tiba-tiba ada satu suara menahan dia. Cukup, Gamal. Gamal? Tanya Akid sendiri. Siapa Gamal? Dia mencari arah suara tu. Ia datang dari atas tebing. Akid menoleh dan dia ternampak seorang lelaki berdiri dekat situ. Orang tu adalah Kelam. Tapi kali ni dia berjubah putih bersih je. Baik, Tok. Serta-merta lelaki yang bernama Gamal tu terus hilang dari pandangan. Kamu semua telah lulus ujian aku. Tahniah aku ucapkan. Katanya sambil dia menuruni tebing batu tu. Klak. Tiba-tiba dia tersalah memijak batu, lepas tu dia terjatuh terguling hingga ke lantai gua. Untuk menjaga air muka dia, dia terus bingkas bangun, dia berdiri tegak semula. Dah malu kat situ. Aku saja je buat jatuh tadi. Dah beratus tahun tak jatuh. Mereka berdua memandang sesama sendiri. Lepas tu dia angkat bahu. Tak tahulah. Macam mana dengan ujian aku? Susah tak? Kelakar rupanya pakcik ni. Mereka ngangguk. Ini Tokku ke? Tanya Akib. Kenapa? Tak nak bertemu dengan aku? Kalau tak nak, aku nak keluar dari gua ni. Dekat luar sana, aku boleh merayau-rayau. Gua ni panas. Lemaslah aku berkurung dalam gua ni. Jawab Tokku. Memang Tokku ni pandai seloroh. Tapi tadi Tok katakan nama tu Kelam. Tanya hakim, dia confused. Betul tu, nama aku memang Kelam. Ku Kelam hitam nama penuh aku. Tokku hanyalah geraran. Dan aku masih tak berpuas hati dengan nama aku Kelam. Sedangkan aku ni seorang yang cerah dan kacak. Kata Tokku. Tiba-tiba datang satu rasa loya dekat tekak Akib. Apa kau cakap? Kau kata aku tak kacak ya? Aku nak tolong kau. Kau kata aku tak kacak? Kata Tokku. Kacak Tok. Memang kacak. Kata Akib. Kamu ada bawa pengeras? Tanya Tokku. Bestlah Tokku ni. Ada Tok. Lepas tu Hakim dia keluarkan kain punjuk yang dibawa sepanjang masa dengan dia. Dia mengeluarkan tulang ayam seperti yang diarahkan oleh Tok Siluman Hitam. Lepas tu dia hulurkan tulang tu kepada Tokku. Tokku dia ambil lah pengeras tu. Dijinjingnya separas mata dia. Kecilnya ni ayam ke burung puyuh? Tanya Tokku. Ayam muda Tok. Tu je yang sempat kami cari. Harap-harap cukup Tok. Kata Hakim. Lain kali kalau besar begini, bawa 10 ekor. Ni kalau aku nak buat cungkil gigi, bolehlah. Gurau Tokku. Akib dan Hakim menunduk. Dia malu. Tokku dia terus memalingkan badan dia. Mereka berdua terdengar seperti suara orang yang sedang makan dengan lahap. Makan. Tak sampai pun beberapa saat, Tokku memalingkan semula badan dia ke arah mereka. Dia menyapu mulut dia dengan telapak tangan dia. Settle seekor ayam. Laju sungguh Tokku ni makan. Kata Akib dalam hati, tak berani nak cakap depan-depan. Baiklah, silakan duduk di tapak aku bertapa.
Kamu cerita pada aku apa yang telah terjadi. Kata Tokku, lepas tu terus menuju ke tapak pertapaan dia. Mereka berdua akur. Lepas tu mereka teruslah melakukan apa yang disuruh. Sekian saja untuk episod 8 dan 9 untuk musim kedua Kemaruk pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang tak baik kita sama-sama ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut tak korang. Akak mohon maaf sangat-sangat kalau untuk Kemaruk ni akak betul-betul ambil masa. Terima kasih korang kerana dengar dari awal sampai akhir. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan tunggu untuk episod yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.